Hati-hati ibu ayah semua dalam menceritakan tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jangan menambah hadis, jangan menambah syarahan, sehingga untuk menyedapkan ucapan kita, kita telah melangkaui khatil ahmar, melangkaui sempadan merah kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ada khatil ahmar, ada sempadan merah yang kena jaga. Jangan langkau benda tadi. Dan kalau kita tidak mampu untuk beradab pada waktu itu, hati-hati, tak payah bercakap pasal sahabat Nabi. Karena tidak bercakap waktu itu lebih baik daripada kita bercakap. Karena gelincir kita dengan lidah menyebutkan yang tidak benar tentang para sahabat Nabi, ini adalah lebih buruk daripada kita berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Fadil Ustaz Suyuti selaku pengurusi bagi Masjid Ibadur Rahman, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, bu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin, para santri, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama dan pangkat kedudukan tuan-tuan semua tanpa mengurangkan sedikit pun rasa hormat dan ta'zim saya kepada tuan-tuan semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, liqa atau perhimpunan kita pada malam ini suka untuk saya sebutkan beberapa perkara yang penting. Sebelum saya sebutkan satu dua kisah berkenaan dengan bagaimana bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suka untuk saya menarik perhatian ibu-ibu, ayah-ayah semua, para hadirin, untuk kita mengambil perkara yang penting sebelum dan kenapa perkara yang akan kita ceritakan pada malam ini adalah merupakan yang penting, yang kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap daripada individu di kalangan muslimun, khususnya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang mempunyai anak-anak dan juga keluarga. Jadi perhimpunan kita, saya ingin mulakan terlebih dahulu dengan menjelaskan tentang kepentingan mendidik anak-anak kita dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut dalam bahasa sekarang ini dengan tarbiyah. Dan bila mana disebut dengan tarbiyah, maka ianya memerlukan kepada manhaj, sistem, dan ia memerlukan kepada waktu, dan dia memerlukan kepada bentuk yang jelas untuk pembinaan bagi anak-anak kita, sehingga tertancap di dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertama, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah, kata ahli dalam ilmu al-ijtima' ataupun dalam ilmu kemasyarakatan, atau dalam bahasa kita sekarang ini disebut dengan sosiologi, dikatakan bahawa afdalul marhalah, sebaik-baik tempoh masa yang mana menjadi kebaikan untuk seorang tadi menanam mabadi' ataupun asas-asas
akhlak dan keagamaan bagi seseorang tersebut ialah fi marhalatis sighar, iaitu ketika kecil. Jadi masa kecil adalah masa yang paling berkesan untuk mendidik dan menanam akhlak bagi seorang tersebut. Ini seperti yang disebutkan oleh alimul ijtima' al-kabir, ahli sosiologi yang sangat besar dalam dunia Islam, yaitu al-Imam Al-Syeikh Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan as-sabiqu ilal qalbi kal malakah. As-sabiqu ilal qalbi kal malakah. Maksudnya sabiq ilal qalb, apa maknanya? Yang mula menancap ke dalam hati, yang mula sampai ke dalam hati seseorang tersebut kal malakah. Dia akan jadi seperti malakah. Malakah ni ialah sajiyah, jiwa pribadi. Darah daging seseorang itu adalah perkara pertama yang hadir dalam hatinya. Dengan makna sesuatu yang ditancapkan dalam hati anak-anak kita pada permulaan kehidupannya itu akan menjadi darah dagingnya. Karena itu perlu bagi seseorang tersebut memberi perhatian ketika mana anak tadi masih kecil dengan perjalanan kehidupannya dan kepada siapa yang dia akan bawa anaknya tersebut dan apa yang akan dilahirkan ataupun apa yang diinginkan daripada ibu ayah terhadap anak-anaknya pada masa akan datang. Maka malam ni kalau masih tidak jelas apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu dan ayah, moga-moga majlis kita malam ni menjelaskan perkara tersebut dan akan memahamkan kembali apa tugas besar kita sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak kita yang merupakan amanah daripada Allah, bukan milik kita. Anak-anak kita bukan milik kita. Anak-anak kita adalah amanah daripada Allah untuk kita bentuk mereka dan didik mereka. Kalau amanah ini disia-siakan, maka generasi akan datang akan disia-siakan dan semuanya akan ditanggung oleh seorang yang melahirkan dan mendidik anak tersebut sejak daripada usia dininya. Jadi al-qiyam wal ma'rifah, nilai ma'rifah bagi seorang anak tersebut adalah bermula daripada permulaan usia kecilnya, bagaimana dia dapatkan ilmu dan bagaimana dia dapatkan akhlak tersebut. Ingat kalam al-Imam Ibn Khaldun menyebutkan apa dia? As-sabiqu ilal qalbi kal malakah. Yani yang mula masuk ke dalam hati itu akan menjadi darah daging. Itu akan menjadi malakah atau sajiyah, sifat bagi seseorang itu. Perkara kedua yang akan saya sentuh ialah apakah awamil asasiyah ataupun elemen-elemen asas yang perlu untuk seseorang tadi gunakan dalam tarbiyah ataupun pendidikan, mengikat anaknya tadi dengan sesuatu yang baik. Maka kata para masyayikh, tidak ada elemen yang paling berkesan melainkan dengan qudwah salihah, yaitu dengan menjadi suri tauladan yang baik kepada anak-anak. Jadi elemen qudwah salihah ini adalah merupakan amrun asasi, perkara yang asas dalam pendidikan terhadap kanak-kanak dan juga kepada seseorang tersebut. Jadi setiap sifat yang dicintai atau yang kita sukakan kepada seorang anak dengan benar, contohnya bercakap benar, berani, lagi apa dia, karam, mulia, bersifat dengan dermawan, syaja'ah, keberanian, jamal al-khalqi wal khuluqi, keindahan pada rupa paras dan keindahan pada tubuh badannya dan juga keindahan pada akhlaknya. Itu kalau diberikan kepada anak-anak kita dengan menceritakan tentang afkar, kita cerita dekat anak kita macam mana nak jadi baik. Jadi kita sebut kata antara sifat baik ni adalah bersifat benar. Jadi disyarahkan makna benar ini tidak akan mencapai maksud kepada anak-anak tersebut. Karena anak-anak kecil mereka lebih kepada melihat qudwah, melihat kepada af'al, perbuatan daripada orang yang dia kagumi. Karena itu kalau kita lihat
anak-anak kita lebih mudah meniru perbuatan-perbuatan ataupun aksi yang ditunjukkan oleh kartun yang dia tengok. Itu tidak. Dan juga hero-hero Avengers yang dia minat. Yang akan tengok dengan benda-benda macam tu. Superman, Spiderman. Kata Superman bukan Avengers kan. Tak apalah. Lah serius sangat kan. Tak kira geng-geng yang ni dia terlalu serius sangat pula. Maksudnya orang panggil apa? Mereka akan ambil berat dengan masalah tersebut dan dilihat kenapa anak-anak kita mudah mengikut dengan semua tunjuk ataupun peribadi yang ditunjukkan oleh hero kesayangan dalam kartun dan juga dalam filem-filem hero tadi. Itu tidak lain dan tidak bukan kerana mereka menyukai. Nah, budak-budak ni dia suka dengan al-kamal, dengan kesempurnaan. Itu dia suka dengan hero yang kuat. Dia suka hero yang suka tolong orang. Dia suka yang panggil vigilante, dia panggil orang-orang yang menyembunyikan diri mereka daripada dilihat. Walaupun Superman buang spek yang terus orang tak kenal tiba-tiba kan. Dia dah rambut mula-mula tu sikat tepi, bila jadi Superman dia kena ada remoh sikit terus tak kenal. Jadi yang tu pun mereka boleh tengok. Boleh tengok walaupun sependa duk kat luar. Tak apa, dia kata yang penting dia kuat. Dia kata. Kenapa jadi macam tu? Kerana hubbul kamal, mencintai dengan kesempurnaan, mencintai dengan perkara-perkara yang sifat-sifat kesempurnaan ini adalah jubilat an-nufus 'alaiha. Nafsu ataupun jiwa manusia ini terikat dengan perkara tersebut. Kata tidak jauh kita sendiri pun suka tengok dengan filem-filem yang macam tu. Walaupun cerita tu bohong. Ingat. Alangkah indahnya kalau kata diikat hati anak kita tersebut dengan hero yang sebenar. Dengan tokoh sebenar yang wujud di dalam alam ini. Yang mempunyai segala sifat kesempurnaan tersebut yang diinginkan. Dan kesemua sifat itu ada pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kalau kata begitu perlu bagi kita untuk apa? Untuk kita segerakan didikan tersebut kepada anak-anak kita dengan menanam malakah ataupun menanam kecintaan tersebut ke dalam hati anak-anak kita sebelum mereka meningkat dewasa dan bertemu dengan sesuatu yang lain daripada saqafah yang dididik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, dan kemudian Al-Imam Ad-Dailami rahimahullah juga meriwayatkan dalam Musnadid Dailami seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa alaihi salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin. Ta'dibkan, didiklah anak-anak kalian dengan 3 akhlak. Hubbi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran. 3 perkara ini. Para santri saya selalu dengar saya baca hadis ni. Tapi hari ni mereka akan dengar benda baru yang saya tak pernah syarah sebelum ni. Jadi jangan duk sangka dengar kali dah baca hadis tu ya. Tak, hari ni dengar benda lain. Jadi tak usah duk tidur. Jadi ada 3 perkara disebut oleh Nabi untuk dididik kepada anak-anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dalam Tarikh Al-Kabir, qala alaihi salatu wassalam, man ta'allama al-Quran, sesiapa yang mempelajari Al-Quran wa huwa fatasin, dan dia masih muda, qalatahu Allahu bilahmihi wa damihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kecintaannya terhadap Al-Quran dan agama Allah taala tadi pada darah dagingnya. Dan hadis ini ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian ibu ayah semua, para hadirin yang dimuliakan Allah. Kalaupun tak kahwin lagi, anggap kata akan kahwin nanti. Dan ada anak, mana ni ada panduan. Kita nak kena buat apa dan kenapa nak kahwin. Bukan hanya kerana berkenan dekat anak darah kita duk minat tu. Bukan kerana segak dia saja, kerana ada tanggungjawab besar. Kerana ada tanggungjawab besar yang kita akan lakukan, yang kita perlu lakukan ketika kita mempunyai tanggungjawab tersebut. Barulah
kita akan jadi ayah dan ibu yang benar hidup di atas landasan yang diredai oleh Allah dan Rasul. Tamam. Perkara pertama, maksud ta'dib yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Al-Imam As-Suyuti riwayatkan dalam Jami'us Saghir, addibu auladakum, atau dalam riwayat yang alimu auladakum. Di sini disebut kata, bukan ta'dib yang dimaksudkan dalam hadis ini addibu auladakum dengan makna hubbi, addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum. Hubbi nabiyikum yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan dengan maksud kita pergi bagi tahu ke anak kita, ya waladi, wahai anakku, ahibbu Rasulillah, cintailah Rasulullah. Kah tu duduklah kereta jalan sambil-sambil tu kena cinta Rasulullah. Tiba anak tu terkejut. Tak, bukan itu maksudnya. Bukan dimaksudkan dengan kita kata kepada anak kita, cintai Rasulullah. Fahasb, itu sahaja bukan. Tapi kalimah addibu menunjukkan kepada manhaj, sistem. Karena ta'dib adalah sistem. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh ayah dan ibu untuk menyampaikan hub tadi kepada anak-anaknya. Jadi karena itu perlu yang pertama kita memperkenalkan dulu kepada anak-anak kita dengan Nabi SAW. Dan perlu bagi seorang tersebut mengingatkan tentang syakhsiah baginda Nabi. Siapa baginda Nabi? Apakah akhlak baginda Nabi? Apakah sirahnya baginda Nabi SAW? Bagaimana kesempurnaan tubuh badan Nabi? Bagaimana keindahan akhlaknya baginda Nabi SAW? Diceritakan itu sehingga ta'alluq hati anak tersebut dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Bukan susah. Tengah makan, anak kita makan tangan kiri. Kita sebut ke anak kita, Rasulullah tak makan macam tu. Yang tu je. Bukan suruh buka kitab. Bukan mak kita ni nak buka kitab ni. Hari ni kita buka Syama'il dulu. Kita baca dulu 2 hadis, baru kita makan. Bukan tu. Tak sebut dekat dia aja. Tiap-tiap hari Rasulullah kata kalau masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Kalau masuk tandah kaki kiri. Keluar tandah kaki kanan. Rasulullah sebut itu. Ni, tiap-tiap hari masuk Rasulullah dalam hati dia, dalam fikirannya. Kan kita sebut tadi apa dia? Imam Ibn Khaldun sebut apa? As-sabiqu As-sabiqu fil qalbi atau minal qalbi kal malakah. Yang mula menancap atau masuk dahulu ke dalam hati seorang tadi, dia akan jadi malakah. Dia akan jadi sajiyah. Dia akan jadi darah daging. Dan bila disebut oleh Nabi dengan hadis, addibu auladakum ala salasi khisalin. Ta'dibkan, didik anak-anak kamu dengan 3 akhlak. Hubbi nabiyikum, cintai nabimu. Hadis ini Al-Imam para a'immah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa bukan dimaksudkan dengan hub di sini dengan hubbut tabi'i, tapi hub di sini dengan hubbul imani. Karena hub ni ada 2. Cinta tabi'i dengan cinta dengan iman. Apa beza 2 cinta ni? Cinta tabi'i, kata ulama, ialah cinta yang ijbari, la ikhtiyari. Dia adalah dengan paksaan. Mau tak mau dia akan cinta. Seperti mana seorang anak, dia keluar daripada bumi, benda pertama yang dia tengok mak dia. Mata dia tak pernah nampak waktu tu, dia tahu ni mak dia. Dan benda pertama yang ada dalam hidup dia, ayah dia. Ayah dia lawa ke, ayah dia huduh ke, mak dia segak ke tak segak ke, tamam? Susu masam pun dia akan kasih dekat mak dan ayah dia tadi dengan hub apa di situ? Dia panggil hubbu ijbari. Ayah dia adalah Fir'aun paling besar zaman tu. Anak Fir'aun lah. Ayah dia Fir'aun. Maksudnya Fir'aun zaman Nabi Musa. Anak Fir'aun kasih dengan siapa? Sudah tentu kasih dengan Fir'aun. Tamam? Dia akan kasih dengan ayah dia. Walaupun ayah dia adalah Fir'aun pada waktu tu. Walau ayah dia Haman.
Walau ayah dia adalah orang yang paling sombong dalam muka bumi Allah Ta'ala, paling jahat dalam muka bumi, disebabkan kerana tu ayah dia, maka dia akan diletakkan dalam hati dia dengan apa? Hubbu ijbari. Dia panggil hubbu tabi'i. Baik, hub ini bukan dituntut. Hub ini bukan yang disuruh di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hub atau kecintaan yang disebutkan oleh Nabi, alimu au adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum, itu adalah hubbu imani. Hubbul iman, kecintaan dengan iman ini, kalau kita baca disebutkan dengan hubbu iman, ialah mencintai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi kita Muhammad itu dengan imannya. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi mengikuti Nabi dengan imannya, dengan kecintaannya. Karena hubbu ijbari, dia suka dia tak suka, dia akan ikut juga karena itulah ayah dia. Tapi hubbu imani ini adalah hub yang dicampakkan ke dalam hati seorang tersebut, yang dididik dalam hati seorang anak tersebut, sehingga sesuatu yang kadang dia tidak suka tetapi itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menyukai perkara tersebut. Hada hubbu imani. Seperti berlaku pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba' ad-dubba hawalai al-qas'ah, beliau melihat baginda Nabi mencari-cari labu dalam qas'ah, satu bekas makan yang dimakan oleh 5 ke 10 orang, dijamu kepada Nabi, dan Nabi mencari-cari labu pada waktu itu dalam hidangan makanan tersebut. Maka Sayyidina Anas mengatakan, saya menyukai labu mulai saat itu, hanya kerana melihat Nabi suka dengan perkara tadi. Hadza hubbu imani. Hadza hubbu imani. Al-Imam, yang ini kita kena ajak kepada anak-anak kita bahawa mencintai baginda Nabi kita Muhammad ini akan menyebabkan kamu mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan masuk syurga Allah Taala. Kamu akan diberi dengan kebahagiaan dengan sebab cinta kamu kepada Nabi. Nampak? Al-Imam Alusi rahimahullahu taala, Imam Alusi mengatakan dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Imam Alusi mengatakan, inna mahabbatana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamahabbatil maridi liddawa, seperti kecintaan seorang yang sakit kepada ubat. Cintaan orang yang sakit kepada ubat ni, kecintaan dia tadi, dia adalah kecintaan yang macam mana? Mau tak mau dia kena ambil juga. Macam mana? Jadi dengan makna kita dilazimkan kepada kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada kesukaran dan kesusahan dan berat untuk kita mengikuti pada waktu itu. Orang yang sakit, macam mana pun dia punya berat sakit dia tadi, dan macam mana pahit ubat yang dia kena telan kerana untuk dapatkan kesihatan. Macam itulah kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ubat kepada kita yang sakit dan seperti keperluan kepada orang yang memerlukan. Jadi ini yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita, dan kena sebut kepada anak kita, wahai anakku, kamu tidak akan selamat pada hari akhirat melainkan kamu mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi kecintaanmu kepada ibumu dan ayahmu sendiri. Yang tu kena ditanam dalam hati mereka. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, pernahkah kita duduk sekali dengan anak-anak kita dan kita cerita kepada anak-anak kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak? Ada tak sekali? Duduk sekali dah sembang dengan anak kita pasal Nabi. Kalau pernah buat macam tu, alhamdulillah. Baik, yang kalau tak pernah buat, dan sekurang-kurangnya kalau kata kita boleh mula selepas ni untuk kita lakukan demikian dengan anak-anak kita dengan keadaan yang santai. Tak perlu menunjukkan kata seolah macam benar-benar macam majlis. Tak. Biasa. Keadaan biasa saja, kemudian disebut kepada anak-anak kita tentang ingatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebut kepada anak-anak kita
bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kubur antara riwayat ada hadis yang diriwayatkan ada 2 soalan ditanya. Ada riwayat ada 5 soalan. Ada macam-macam riwayat lah. Antara riwayat yang disebutkan ialah ditanya tentang bagaimana keimananmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ditanya berkenaan dengan zatu Rasulillah, zat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menjawab soalan tentang Allah dia berjaya, tetapi tidak mampu menjawab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tersebut maka dia tidak dikira berjaya pada waktu itu. Jadi amrun murtabit, mesti kena ikat kedua-duanya. Tak boleh salah satu sahaja. Faham? Dan tidak akan berjaya orang tersebut kalau dia tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikat baginda Nabi dalam hatinya dengan sepatutnya. Yang kedua, bila kita ajar kepada anak-anak kita dengan perkara tersebut, yang ini seperti disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum ay hubbi nabiyikum mahabbatal imaniyah la at-tabi'iyah. Yani ajarkan anak-anak kita dengan kecintaan iman, bukan dengan kecintaan tabi'i semata-mata. Yang hanya sekadar dia tahu kata bukan bukan ta'alluq dia dengan kejayaan dia di akhirat nanti. Dan dia kena tahu keperluan dia terhadap Nabi kita Muhammad lebih daripada apa yang dia perlukan udara yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala. Seperti mana kita perlu kepada udara, oksigen untuk kita bernafas dalam muka bumi, memerlukan kepada Nabi lebih lagi daripada oksigen tersebut. Macam tu kepada anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang yang tidak mengenal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang berat, dan kita sedia maklum ini zamannya. Zaman orang tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat sosial eksperimen. Ditanya dekat bazar-bazar ataupun di Bukit Bintang, ada orang pergi buat tanya. Tak tahulah dia berlakon ke apa, tak tahulah, tapi bila tanya tu, tanya bagi tahu, boleh bagi tahu nama datuk Nabi. Tak kenal. Duduk kilik anak dah. Datuk Nabi tak kenal. Boleh sebut nama mak Nabi tak kenal. Astagfirullah. Tamam. Boleh sebut di mana Nabi wafat, ada yang tak tahu benda tersebut. Dan ni realiti yang kita kena hadapi. Jadi kita bukan hanya di sini saja, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Yang main ke masjid, alhamdulillah. Yang dengar kuliah-kuliah agama, alhamdulillah. Ada yang tak kenal langsung kuliah-kuliah agama, tak mau dengar langsung. Tapi kalau kata artis-artis Mak Saleh mai, depa yang mula tahu dulu tiket tu berapa ringgit. Kita pun tak tahu tu. Tak tahulah, kita bukan duk kerja kot tu. Dan kita bukan duk cari kot tu. Tapi depa boleh tahu tiket yang dia panggil apa? Bird apa? Early bird. Hak awal-awal sekali beli dapat berapa ringgit. Hak duduk depan kali berapa ringgit. Hak duduk celah-celah ketiak penyanyi tu berapa ringgit. Semua. Tahu semua. Dan mereka boleh tahu pula artis-artis itu sampai bila ke airport. Pun boleh tahu. Nampak? Jadi kita heran. Macam mereka heran kat kita. Tengok macam mana syekh tu main dia boleh tahu. Tak juga. Dan kenapa dia pergi kat syekh tu? Apa faedah dia pergi mengaji dengan tu? Dia akan heran macam kita heran kat dia. Dan itu yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Ada seorang lelaki diceritakan oleh Syekh Adham Asimi hafizahullah, pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Dan sampai-sampai di Makkah dia tanya, "Aina maqamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Di mana maqam Nabi saya nak pergi lawat, dia kata. Lalu orang puhabak kata, "Ya akhi, hadha Makkah." Atau hadhihi Makkah. Jadi jangan poyok sangat Wahabi lagi, dia kata, "Hadha Makkah." Hadhihi Makkah. La hadha ay musyar ilaihi Makkah. Ini Makkah katanya. Boleh? Ini bukan Madinah Al-Munawwarah, ini Makkah. Boleh? Jadi bila sebut ini Makkah, ini bukan Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW wafat di Madinah. Dia punya jahil sampai dia tak tahu. Kata rupanya Nabi dimakamkan di Madinah. Dia ingat Nabi dimakamkan di Makkah. Faham? Ini ada seorang lagi pakcik, dia kalut juga. Turun-turun daripada hotel, pergi balik teriak. Ustaz tanya kat dia, awak teriak? Kata saya banyak dosa Ustaz. Rupanya
Memang betul dah. Saya duk risau dah mai kat sini dia kata, tapi memang jadi sungguh dia kata. Awak, saya tak nampak Kaabah dia kata tadi. Nampak Kaabah Bapak Long ni di Madinah. Nah. Dia ingat tu. Dia ingat tu Mekah. Dia pergi ke Masjid Nabawi cari Kaabah tak jumpa. Dia kata, memang dosa banyak. Dia kata, Kaabah terlindung. Sebab dia duk baca dulu mastika banyak sangat. Kan? Kawan tu mati tak nampak Kaabah. Kawan tu kata terlindung Kaabah daripada dia apa semua kan. Habis semua dia kata hajam dia kata. Saya pun tak nampak Kaabah. Ustaz kata, ni Madinah Pak Long. Ni bukan Mekah. Mekah nanti kita pergi lepas seminggu. Barulah tenang hati dia. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Ada orang yang macam tu sampai tak tahu. Sebab tu disebutkan oleh Al-Imam Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Imam Sam'ani mengatakan bahawa yajibu 'alal walidain. Ni dengar Imam Sam'ani kata apa? Yajibu, wajib. Wajib di sini wajib syarak. Tak buat berdosa. Ingat ni. Tok Wan, Tok Nek pun samalah. Kena habaq juga kat cucu kalau pak mak tadi tak tolong habaq. Dia pun kena habaq juga. Yajibu 'alal walidain an yu'allimu auladahum. Wajib kepada kedua ibu ayah juga usul di atas Tok Nek, Tok Wan apa semua untuk mengajarkan anak-anak mereka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, Nabi diutuskan di Makkah, dilahirkan di Makkah ila Tsaqalain, dan diutuskan di Makkah Al-Mukarramah kepada jin dan manusia umumnya seluruhnya, wa dufina bil Madinah, dan Nabi dimaqamkan di Madinah Al-Munawwarah, wa anna mahabbatahu wa ta'atahu wajibatun, dan taat dan mencintai baginda Nabi itu hukumnya adalah wajib. Nih, tiga benda ni kena ajar. Yang ni ditambihkan juga oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari As-Saghir dalam kitabnya Fathul Mu'in untuk diberi perhatian oleh ibu dan ayah. Antara perkara wajib yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Bila? Yang ni ketika mana umur anak tersebut 7 tahun. Bila disebut dalam hadis Nabi SAW tentang suruhan solat. Nabi kata, alimu auladakum. Apa dia? Macam mana hadis dia? Muru auladakum. Muru auladakum bis salati ibna 7 sinin. Suruh anak-anak kalian untuk menunaikan solat umurnya 7 tahun qamariyah. 7 tahun qamariyah nah. Wadribuhum ibna 10 sinin. Dan pukul mereka kalau mereka umur 10 tahun masih tak sembahyang. Maknanya 10 tahun dipukul, 7 tahun disuruh. Habis tu 8 tahun dengan 9 tahun nak tahu mana? Suruh semua tu. Tu tempoh untuk suruh. Tamam? Tempoh untuk disuruh anak tadi dengan suruhan yang bersungguh-sungguh. Suruhan tadi bukan suruhan biasa. Suruhan tadi termasuk dengan wa'id, termasuk dengan ancaman. Nah, dengan sebut apa kat anak cucu kita kalau dia tak sembahyang umur 7 tahun? Salli wa illa darabtuk. Sembahyang, kalau tidak saya tibai lagi. Sebut saja bukan tibai sungguh. Sebut nak tibai. Sembahyang, kalau tidak tibai lagi. Kalau tak sebut yang tu kepada anak-anak kita, tak perlulah kalau dia dah memang dengar cakap. Budak tu memang dengar cakap dah. Ayah dia kata, abang pergi sembahyang. Anak tu pun memang pergi sembahyang tu. Tak payahlah tambah belakang tu. Tak kira anak dah memang jenis pergi sembahyang. Dia kata, Tok Guru abang kena kata tak? Nah, ambil sembahyang, dia tibai lagi lah. Anak dia memang duduk sembahyang pun. Tu tak payah tambah lah belakang tu. Hak ni jenis anak ni balok liat. Jenis susah nak dengar cakap, kena sebut. Salli wa illa darabtuk. Sembahyang, kalau tidak saya tibai. Baik, adakah tu saja disuruh? Pada umur 7 tahun. Kata para imam termasuk juga disuruh dengan puasa. Puasa juga disuruh pada umur 7 tahun. Dan kena sebut yang sama, sum wa illa darabtuk. Sembahyang kalau tidak, puasa kalau tidak kena tibai kalau tak puasa. Umur 7, 8, 9. 10 tak dengar cakap juga baru tibai. Tapi kalau main dengan tiap-tiap hari, setiap waktu sembahyang dia kena sebut macam tu dekat anak dia. Setiap waktu sembahyang. Faham? Jadi yang disuruh wajib tadi bukan anak wajib. Yang wajib tu adalah kepada bapak tu.
Muru auladakum bisalati ibna sab'i sinin tadi itu kepada bapak tu yang wajib, bukan kepada anak. Yang disuruh tu wajib. Waktu kata para ulama usul, qaid usul disebut apa dia? Al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bidzalika syai'. Al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bidzalika syai'. Jadi suruhan dengan suruhan, suruhan al-amru bil amri bisyai'. Al-amru bil amr ay muru auladakum. Baik, siapa yang disuruh dalam tu? Yang disuruh dalam ayat tu adalah bapaknya. Laisal amru bidzalika syai'. Bukannya anak tadi yang diwajibkan untuk sembahyang. Tak, dia tak wajib sembahyang pada waktu tu, tapi dia disuruh untuk membiasakan diri dia dengan kewajipan. Yang wajib waktu tu adalah bapaknya. Bapak yang wajib suruh. Kalau tak suruh pada waktu tu, maka berdosa si bapak. Berdosa. Jangan main-main. Kita anak 7 tahun dulu kita suruh tak? Kata saya tak mau tanya lah. Tadi pakat duk lawan jawab pula. Ni soalan tak perlu jawab Omeh. Soalan ni pakat fikir sendiri dan balik semua tengok saya memang suruh dah anak saya dulu ni. Dan kalau lah ni dia memang balok liat tak semayang dan kerana kita tak suruh dulu, yang tu kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan dosa yang telah kita lakukan. Tamam? Ibu-ibu ayah semua, Imam Zainuddin kata apa? Ada tambahan lagi. Bukan tu saja hadisnya. Bukan tu sahaja yang disuruh. Betul salah kalau ada orang kata disuruh oleh Nabi semayang saja, puasa Nabi tak suruh. Dah tak betul itu. Tak kena. Ini maksudnya tak faham dengan apa yang dituntut dalam syarak. Ada tambahan lagi kata para masyayikh, para fuqaha menyebutkan kata disuruh juga mengajarkan dan memahamkan kepada anak kita tentang perkara yang disebutkan oleh Imam Sam'ani tadi. Wajib bagi ibu dan ayah maklumkan kepada anak-anaknya jika umur anaknya 7 tahun, yang ini boleh menerima pengajian bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan di Makkah Al-Mukarramah, dilahirkan di Makkah, dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah, jasad baginda Nabi yang mulia. Dan wajib seseorang tadi mencintai dan mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini azan dulu ke? Terus. Mana Tok Bilal? Azan terus ke? Terus. Azan dulu. Azan dulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang kita sebutkan tadi perkara yang sangat penting. Kenapa perlu bagi kita menjelaskan dan meletakkan kefahaman yang saya sebutkan tadi, kewajipan tersebut kepada anak-anak kita? Karena disebutkan oleh ahli bijak pandai mengatakan bahawa qalbul atfal kal asfanj. Hati kanak-kanak ini adalah seperti sponge. Dia akan mudah menyerap apa sahaja yang ini yatasharrab, mudah menyerap apa sahaja yang diletakkan kepadanya. Dan karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaan Bani Israel terhadap ibadatul ijl, kepada sembahan anak lembu yang mereka lakukan tersebut. Allah tidak ta'birkan dengan kalimah hub. Allah ta'birkan dengan kalimah syurb. Dengan kalimah syurb. Dan Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ushribu diguna. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Apa makna ushribu? Ushribu dengan makna takhallal hubbu al-ijli dzarrati ajsamihim. yakni masuk menyerap kecintaan yang mendalam mereka tersebut kepada anak lembu, patung anak lembu tersebut, menyerap ke dalam jasad mereka dan hati-hati mereka. Jadi Allah guna dengan perkataan usyribu. Allah tak gunakan dengan perkataan hub sahaja. Malah kecintaan tadi menjadi darah daging mereka, menyerap masuk ke dalam tubuh mereka. Itu maksudnya. Itu Allah Ta'ala bila mana menyebutkan dengan usyribu, bermakna ta'alluq hati golongan Bani Israel terhadap kecintaan menyembah berhala tersebut. Anak lembu tadi yang emas dijadikan oleh mereka sendiri, itu adalah seperti sponge yang menyerap masuk air ke dalam tempat tersebut. Sebab tu kalau kita mendidik anak-anak kita, ibu ayah semua, sehingga menyerap masuk
kecintaan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menyerap ke dalam zarrah tubuh badan mereka dan hati mereka, maka akan berlaku perubahan besar kepada hal kehidupan mereka, akan berlaku perubahan besar dalam keadaan jiwa mereka dan akal mereka akan berubah. Tamam? Dan ni kita bukan hanya disuruh untuk mencintai semata-mata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga memerlukan kepada nusyrib hubbahu, yakni menyerap masuk kecintaan tadi ke dalam hati dan peribadi kita, ke dalam akal dan roh kita, seperti mana sponge menarik dan juga menyerap air. Kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gunakan beberapa ta'bir dengan hub di sini, dengan beberapa ta'bir. Ada digunakan usyribu, ada juga digunakan dengan sibrah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibrah. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan digunakan. Yang pertama dipanggil sibrah, yang kedua dipanggil tilak. Sibrah celupan, tilak juga celupan juga. Tapi apa beza dua ni? Beza dia, tilak ialah celupan yang berbentuk zahir. Seperti orang perempuan kalau dia letakkan pada kukunya dengan pewarna kuku tu. Tamam? Yang tu dipanggil tilak. Yang tu hanya berbentuk zahir sahaja. Berbeza dengan hidna. Beza dengan hidna ataupun inai. Inai ketika dicelupkan tangan seorang wanita ke dalam inai, inai tadi akan menyerap masuk ke dalam dagingnya, ke dalam ni bawah kulitnya. Dia bukan hanya di atas zahirnya sahaja. Maka sibrah lebih mendalam daripada tilak. Lebih mendalam dari hanya saduran di zahirnya sahaja, bukan menyerap masuk. Maka kita memerlukan kepada sibrah yang demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ta'birkan sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Jadi Allah Taala gunakan ta'bir dengan agama ini mesti dengan sibrah. Mesti dicelup. Maknanya agama menyerap masuk ke dalam jiwa pribadi seseorang tersebut. Bukan tilak sahaja. Bukan hanya sekadar disadur pada hujung zahirnya sahaja dengan agama. Tak. Agama tadi menyerap masuk ke dalam dirinya. Dan ni beza dengan musyrik dengan munafik. Orang munafik dia hanya menyadurkan zahirnya sahaja dengan agama, batinnya kufur. Tak, Allah Taala guna ta'bir sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibrah. Jadi ini perkara pertama yang kita kena ambil bahat. Perkara kedua, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama menyebutkan wajib bagi ibu dan ayah juga. Tengok ni, perkataan ni kita sebut wajib bagi ibu dan ayah. Seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua bertanggungjawab dengan apa yang ada di bawah pertanggungjawaban kita. Dan kerana kita nanti akan berdiri di depan Allah, ditanya dengan soalan nanti, adakah kita melaksanakan tanggungjawab tersebut? Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka ada orang kadang dia menyebut, dia kata apa? Saya nak didik anak saya ikut acuan saya, ikut suka saya lah, saya nak buat macam mana. Jadi tok guru, syekh, ustaz, siapa pun tak perlulah nak atok-atok. Saya nak atok anak saya macam mana, ikut suka saya. Maka kita kata kepada orang yang mengatakan demikian, jangan sebut macam tu. Kenapa? Karena anakmu bukan milikmu. Anakmu adalah amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepadamu. Bukan dia milikmu. Dia bukan milik kita. Dia adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, untuk kita mengambil perhatian apa yang perlu dan apa yang diletakkan oleh yang menjadikan anak kita tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan anak kita tersebut. Jadi kita perlu ikut dengan apa yang ditentukan olehnya. Jadi tak boleh kita nak pertikai, tak boleh kita nak lari daripada apa yang ditentukan oleh yang menjadikan. Faham? Kalau kita pertikai banyak ni, bermakna tu miliknya kita. Jadi kita pertikai, kata kita yang milik benda tu. Jadi kalau hilang benda tu daripada kita, bermakna ini perlu dipertikaikan, karena dia telah mengambil haknya saya. Tetapi kalau dipinjam, diambil balik pinjaman tersebut, macam mana?
Itu bukan milik saya, itu pinjaman kepada saya. Itu yang saya cerita sebelum ni, ada seorang dilihat oleh seorang wali Allah Ta'ala duduk di tepi jalan sedang bersedih kerana kebun dia kena banjir. Lepas tu kena ribut pula, tambah atas dengan bawah sekali. Mai ribut kat atas, luruh habis buah-buah dia tanam. Mai banjir kat bawah, habis rosak tanaman dia. Jadi dia bersedih dan kemudian dia pun mula petikai waktu tu. Kenapa jadi macam ni kepada dia? Kenapa jadi macam ni? Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni, macam ni, macam ni? Maka lalu seorang wali Allah Ta'ala, dan wali tadi tanya kepada orang tersebut, kenapa marah? Kata, saya tanam pokok ni dah berapa tahun. Bila dah buah nak berhasil dah, mai ribut. Dan kenapa Allah uji saya macam ni dan seumpama dengannya. Kata dia, wahai akhi, wahai saudaraku, buah yang kamu tanam, pokok yang kamu tanam tadi, kamu ambil daripada mana benih dia? Kamu yang buat benih tu? Dia tak. Allah yang buat benih tu. Tanah yang kamu duduk ni pun, kamu buat tanah ni? Tak. Allah yang bagi tanah ni. Kamu tu sendiri yang tanam benih tu dengan ada tanah ni. Siapa yang bagi kamu kekuatan untuk buat benda tersebut? Allah yang bagi perkara tersebut. Ini bahasa lah. Yang hakikatnya Allah Ta'ala yang berkuasa tu. Maka laki tadi pun kata, wali tadi pun kata, macam mana kamu boleh komen dan komplain dengan benda yang tak ada satu pun milik kamu? Kamu tu sendiri pun bukan miliknya diri kamu. Tanah kamu pun bukan miliknya kamu. Benih yang ditanam tu pun bukan miliknya kamu. Buah yang ditumbuhkan tadi ni pun bukan juga dengan apa yang kamu usahakan. Kamu cuma lakukan pada zahir saja, siram pokok, siram apa semua kali. Yang menumbuhkan tadi Allah. Kenapa ketika mana diambil balik pinjaman tadi, kamu marah seolah-olah tu miliknya kamu? Ini kesilapan sebahagian di kalangan kita menganggap bahawa ini miliknya kita. Macam lelaki ni sebut. Orang ni sebut kata, saya yang nak didik sendiri, ikut suka saya. Saya tak mau ikut peraturan siapa-siapa. Tak boleh, tak kena macam tu. Karena itu, kena ingat balik seperti mana yang kita sebutkan tadi, seperti yang disebutkan oleh Imam Sam'ani rahimahullah, dan wajib bagi ibu dan ayah mengikuti peraturan tersebut. Apa yang kena ajak dulu kepada anak-anaknya, permulaan ketika anak tadi boleh menerima pengajian, benda tadi yang kita kena dahulukan. Yang tu. Dan kemudian yang kedua, perlu bagi ibu dan ayah menanamkan akidah dalam hati anak-anaknya. Ibu ayah semua kalau dengar zaman sekarang ini dengan akidah anak-anak muda kita sekarang ni, menakutkan. Dan saya pernah sebut sebelum ni, ada seorang syekh pernah menyebutkan dalam ucapan beliau, buku paling laris di Saudi sekarang ni, di Saudi, di Jeddah, buku paling laris dijual adalah buku apa? The God Delusion, karangan siapa dia? Richard Dawkins. Richard Dawkins ini salah seorang daripada pemuka etis. Dan dia ada karang satu buku tajuknya Wahmul Ilah. Wahmul Ilah. Wahmul Ilah ni, Tuhan ni hanya waham. Benda tak ada. Dan buku tu best seller di Saudi. Ini mungkin ada orang akan marah. Tapi ini dibuat kajian. Best seller. Maknanya apa dia? Anak-anak muda di sana ada dah yang sudah mula membaca buku tersebut. Dalam bahasa Inggeris bukunya tajuknya The God Delusion. Delusion ni maksudnya wahmul ilah. Tuhan ni seolah macam tak ada. Daripada tulis macam-macam. Buku apa lagi, buku pasal wahmul muallif. Penulis pun waham. Jadi kata mereka, kesucian tu bukan pada orang yang menulis tersebut. Kehebatan tu bukan yang menulis tu. Tak ada apa. Jadi kalau sebab tu sekarang ni kalau ibu-ibu ayah semua tengok, dia ada fahaman falsafah zaman sekarang ni yang tersebar. Falsafah ni falsafah yang tak tahu apa. Dan orang semua boleh berbahas apa yang dia inginkan. Perasan tak? Lukisan-lukisan zaman lah yang dianggap sebagai lukisan-lukisan artistik.
Hak jenis ambil cat, pi dekat dinding, syung, lempak. Betul? Lepas tu ambil cat warna biru pula, syung. Lepas dah jadi dah semua tu, lepas tu buat muzium. Muzium lukisan artistik. Lepas tu orang pakat pi duk peluk tangan tu, duk tengok. Padahal datang apa tu? Kalau orang dulu dia lukis adalah juga akan nampak pemandangan. Ada jugalah orang panggil apa? Benda yang nak disampaikan dalam lukisan tadi. Lah ni, antara apa panggil apa lukisan mahal dalam dunia, ada satu nama lukisan ni, lukisan apa? Palette dia panggil. Palette kalau tak silap saya lah, ada satu cerita Mak Saleh ni, tajuk dia The Accountant. The Accountant. Cerita ada pelakon Mak Saleh, nama apa tu? Hero dia tu nama apa? Alif. The Accountant. Ya, tak ingat, tak apalah. Tak penting pun benda tu. Tapi cerita tu, last sekali dia ada bagi hadiah satu lukisan dekat seorang perempuan. Saya tak ingat lukisan tu nama Palette lah. Lukisan tu. Ingat? Tak ingat. Saya pun tak ingat nama lukisan tu, lebih kurang nama macam tu lah. Lukisan tu dia letak waktu nak tidur, dia akan letak lukisan tu dekat atas siling. Lukisan tu ada makna? Tak ada makna. Ibu-ibu semua, lukisan tu adalah lukisan bentuk artistik yang dia kata tu, jenis lempak. Cat tu. Warna-warna tak tahu tentang apa tu. Lepas tu pakai tafsir sendiri. Dan yang tu yang dibawa pada zaman sekarang ni, falsafah tu, nak dibawa sampai ke dalam agama. Jadi semua orang boleh tafsir ikut suka dia. Tidak ada qadasiyah. Qadisiyah pada kalam Allah Ta'ala. Contohnya bila disebut, man takallama fil Quran, atau man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dah tak ada. Siapa pun boleh berucap dan siapa pun boleh bagi pandangan apa yang dia nak pada waktu tu. Jadi kalau tengok lukisan tu, pakai tafsir. Faham? Tu yang mereka kata ada satu orang putih pun sendiri perli pahaman ni. Pahaman tak ada pahaman ni. Orang panggil. Dia panggil falsafah caca merbak. Dia perli dia kata. Dia buat dalam satu muzium tu letak gambar-gambar mampu-mampu tu. Hak tak tahu makna apa tu semua pakai duk pi tengok. Artistik betul . Lepas tu kawan ni syarah, kenapa dia buat macam ni? Padahal Pak Long tu dia pi sembah tu ya, dia pun tak tahu. Tak jadi macam tu. Dia tahu seni. Ada seorang ni dia tertinggal spek dia. Spek dia tertinggal kat atas bekas tu. Kawasan tu lapang sikit. Ada spek dia atas tu. Pakat pi duk kat spek tu duk. Artistik sungguh ni. Spek dia atas tu je. Pakai duk tak spek atas ni. Lepas tu pakai duk. Memang artistik. Pak Long tu memang ambil balik spek dia. Tak maaf tertinggal. Baru jadi dinding tu putih balik. Baru pakai tersedak. Ni orang panggil zaman tak tahu apa. Yang pertama, mereka akan buat-buat macam mereka tu adalah sebagai orang yang paling pemikir sekali. Dan mereka tak tahu mereka fikir apa. Kita berada di zaman tersebut. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Di Malaysia ni, ni kena tanya dekat Jabatan Agama lah. Dan juga pendaftaran. Kena tanya balik kepada mereka berapa banyak rekod yang menunjukkan kata orang ni nak keluar daripada agama, dan juga yang memang tak tahu terus tentang agama. Tanya kepada cikgu-cikgu di sekolah. Sekolah-sekolah menengah. Berapa ramai budak-budak sekolah menengah dia kata 5 tak arti baca Fatihah sampai lah. Tahiyat pun tak tahu. Yang ni berlaku dalam dunia kita sekarang ni. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi kena ajak mula-mula kepada anak kita dengan akidah. Baik, macam mana nak ajak anak-anak kita dengan akidah? Dia ada dua benda lah kena kita faham. Yang pertama, ta'limul akidah. Yang kedua, gharsul akidah. Mengajar akidah. Yang kedua, menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Bukan saya maksudkan dalam majlis kita ni nak suruh kita ajak akidah tu, buka kita akidah. Lagi duk pergi buka bakurah pula kat anak dia. Budak berumur 7 tahun. Ayah kata, mai ni nak buka bakurah. Nak ajak sikit. Kerana disuruh ni, awwaluddin ma'rifatullah. Faham, buka tu. Pakai ghaib budak tu. Hak yang tua pun ghaib. Kelas bakurah ya ghaib. Semua. Kalau ceramah minat tak mai. Tapi kalau kita main ada kelas kuliah tok guru duk mengajar, jam. Tak ada, tak nampak muka dia. Dandan, sakit kaki hari tu. Ada sakit. Nak balik saat ni kata. Kencing tak apa nak lawah. Dandan, malam tu juga kencing tak lawah.
Sebab tu kena ada gharsul aqidah. Gharsul aqidah ni macam mana ibu-ibu ayah ya semua? Letak dalam faham anak kita bahawa dia wajib mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia kena fahamkan anak dia bahawa Allah sentiasa memerhatikan segala gerak perbuatan dia. Kena fahamkan dia kata wujudnya Allah Ta'ala dalam muka bumi pula dah. Wujudnya Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini. Faham? Wujudnya Allah yang mentadbir alam ini seluruhnya. Dia kena fahamkan anak dia dengan perkara tersebut. Lepas tu ni ada disebut oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ada sebut dalam kitabnya Tuhfatil Wadud. Nah, Ibnul Qayyim kata apa? Ini antara sebab hikmah kenapa Nabi kita Muhammad menyebutkan kata ahabbul asma'i ilallah Abdur Rahman wa Abdullah. Abdullah wa Abdur Rahman. Aina Abdur Rahman? Ada. Nama yang terbaik di sisi Allah, kata Nabi, adalah Abdullah wa Abdur Rahman. Kenapa? Hatta Nabi tak sebut ahabbul asma'i ilallah ismi. Nabi tak kata nama Nabi. Tapi Nabi kata Abdullah wa Abdur Rahman. Apa hikmahnya? Karena kata Ibnul Qayyim rahimahullah, katanya yansha'u tifl, untuk dibina anak tersebut pada ketika masih kecil lagi bahawa dia adalah hamba kepada Tuhannya. Maksudnya diribatkan, diikatkan dia dengan Tuhan. Kamu itu kalau mak dia panggil ya Abdul Rahman, betul jangan panggil anak kita Man. Man Maizat Man. Tak, panggil nama penuh dia. Tambah Abdul Rahman. Kalau nama Abdul Rahman dipanggil Rahman saja. Kerana Rahman ni nama miliknya Allah Subhanahu wa taala, khas kepada Allah. Dia kena letak dengan abd. Jadi orang Melayu kita dia lari terus dipanggil Man terus ya. Dia kena panggil Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman, ya Abdullah, kena panggil macam tu. Kalau nanti akan diingat kepada anak kita bahawa dia itu adalah hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribat dia dengan Tuhan sejak daripada dia kecil. Nama ni penting, ibu-ibu ayah semua. Nah, ada seorang lelaki diceritakan ni taksir nama. Lepas tu penting pilih nama anak baik-baik. Tanya kepada alim ulama nak tak nama anak-anak kita. Ni tak nama anak sampai kita pun tak tahu anak tu nama apa pun tak tahu makna. Hanya kerana glamour ya. Tak boleh. Tanya kepada alim ulama nak letak nama apa anak kita. Ini sunnah. Antara sunnah ialah bertanya kepada para ulama ataupun minta pandangan kepada alim ulama dengan nama yang mereka pilih tadi sesuai ataupun tidak. Minta pandangan. Kalau dia dah ada pilihan contohnya, minta pandangan. Sesuai tak nama ni untuk anak saya? Ataupun dia bagi pak pilihan. Ni Syekh ada pak nama ni, tolong tandakan. Mana A, B, C ataupun D. Mana anak nama dia nak letak untuk nama anak dia. Bagi yang ada makna. Ada seorang lelaki ni kata taksir nama ni penting. Ada seorang lelaki, dia ceritakan dari seorang syekh bahawa orang ni banyak melakukan dosa. Dia kata tak ada maksiat yang saya tak pernah buat. Saya buat semuanya. Satu hari saya ditangkap ketika sedang melakukan maksiat tersebut. Ada satu maksiat dia buat, dia tak ceritalah maksiat apa. Cuma dia tengah melakukan maksiat tadi, dia ditangkap. Dan waktu itu lalu ditanya kepada lelaki tersebut, lelaki yang tangkap dia tadi mungkin polis. Polis tu tanya kepada dia, anta masmuk, dia tanya. Anta masmuk, kamu nama apa? Tanya. Maka lelaki tadi jawab, Ahmad. Nama saya Ahmad. Maka lelaki itu pun kata, hal ta'rifu man sahibu hadzal ism? Polis ni tanya kepada dia, kamu tahu siapa pemilik nama yang kamu pegang tu? Ahmad tu. Maka dijawab oleh polis tadi, sahibu hadzal ismi, tuan pemilik nama ini, idza aqsamallah, min man aqsamallahu bih, orang yang Allah bersumpah dengan namanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lelaki tadi kata apa? Bila dia sebut macam tu kepada aku, masuk macam kena cah dengan elektrik tu. Dekat jantung aku terasa sungguh, kata dia, dengan nama yang dia bawa tersebut menyebabkan saya bertaubat saat tu juga, dan sekarang saya telah meninggalkan semua maksiat tadi disebabkan kerana nama tadi. Itu taksir nama ni penting. Ibu-ibu, ayah-ayah semua penting nama ni. Jangan duk kira dengan glamour ya nama. Ni kerja nak kira nama glamour aja.
Bubuh nama-nama yang ada makna, bubuh nama-nama yang memberikan maksud yang baik kepada anak-anak kita. Cuba tengok macam mana Imra'atu Imran, isteri kepada Sayyidina Imran, meletakkan nama anaknya dengan Maryam. Nah, kata beliau dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebadikan ucapan beliau ketika dia namakan anaknya dengan Maryam. Inni sammaituha Maryam. Maryam dalam bahasa mereka dengan makna abidah. yakni hamba yang banyak ibadah kepada Allah, hamba perempuan yang banyak ibadah kepada Allah. Dan Allah menjadikan dengan sesuai nama tadi diletakkan. Abidah, menjadi hamba yang abidah, ta'i'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wajib bagi kita ibu ayah semua mengenalkan anak kita dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini disebut dan mengajarkan anak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu taala. Cuba tengok macam mana mereka mengajarkan kepada kita bagaimana sistem pendidikan mereka terhadap anak-anak mereka pada waktu tersebut. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijanjikan syurga dalam 10 orang yang dijanjikan syurga. Sayyidina Sa'ad kata apa? Kunna, kata beliau, nu'allimu abna'ana, kami para sahabat Nabi mengajarkan anak-anak kami. Beliau kunna nu'allimu auladana au abna'ana al-maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajarkan anak-anak kami dengan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Seperti mana kami mengajarkan mereka satu surah daripada Quran. Maknanya diajarkan sirah sama macam mengajar Quran. Maksud dia macam mana? Seperti diulang-ulang Quran untuk anak tadi hafal Quran tadi, diulang-ulang juga sirah kepada anak-anak mereka pada waktu tersebut, disekalikan pengajian sirah dengan pengajian Al-Quran. Dua-dua ni. Dan ini ada pada zaman sekarang pendidikan tersebut. Di pendidikan kita yang moden. Nah, itu dijadikan pengajian yang maksudnya pengajian petang. Atau ada pula tempat negeri-negeri tertentu yang tak wajib pengajian petang. Anak-anak boleh kata nak pergi pun tak apa, tak mau pergi pun tak apa. Yang penting SPM lulus. Nah, boleh dapat A, boleh masuk U. Walaupun tentang Nabi haram satu kenal pun tak. Pasal Nabi satu apa pun dia tak tahu. Yang penting dia dapat kejayaan dalam SPM dia saja. Itu saja kan yang kita nak dengan anak-anak kita, hadirin semua, dengan generasi yang ada di negara kita. Tak, sudah tentu kita tak mau dengan benda tersebut. Jadi kena diajarkan. Bila disebut kata kami ajarkan anak-anak kami tentang Nabi, dikenalkan mereka tentang di mana Nabi dilahirkan, siapa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jauh zaman para sahabat Nabi. Para sahabat mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Nabi. Nah, padahal mereka hidup dengan Nabi pada waktu tersebut pun diajar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan diajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana himmahnya Nabi dengan anak-anak. Kita kena tahu, kena bagi tahu ke anak-anak kita macam mana Nabi punya perasaan dan juga Nabi punya perhatian terhadap kanak-kanak. Himmah Nabi ni himmahnya aliyah. Keinginan dan juga semangat Nabi untuk mendidik ini luar biasa. Kita ibu ayah semua kalau kita letih-letih, contohlah malam ni saya nak balik ni, dah 2 hari tak jumpa anak-anak. Kalau balik ke rumah lagi jumpa anak contohnya lah. Anak saya kalau contoh tiba-tiba kita letih, diajak kita bersembang tengah-tengah malam tu agak kita nak kata apa kat dia? Kita kata kat dia esok nak sekolah ni tidaklah. Sembang apa banyak-banyak. Deh. Saya dia mai tanya pula, ayah mai Walid mai mana kan? Walid beli apa ni? Kalau balik lagi depa tak tidur lagi lah. Kadang-kadang tunggu. Anak saya kadang-kadang itulah. Tunggu malam-malam, Walid jom tengok cerita hantu. Dia tengok, dia ajak saya tengok cerita hantu tu. Pada tengah malam ni pukul 1 pagi dia bangkit. Gerak saya nak tengok cerita hantu. Saya buat apa waktu tu? Saya kata jomlah. Tengok sekali cerita hantu. Buka tak sampai 5 minit, dia rip. Naknya dia nak tidur. Tapi dia nak jadi alasan nak tidur tu, dia kena pergi tidur depan TV. Ini besar depan. Cuba bayang kalau kita tolak sekali dia punya permintaan dia tadi. Kita akan minta dah lepas ni. Tapi saya tak pernah tolak. Saya waktu tu ada kelas, saya nak kena mengajak, saya tak akan tolak. Saya akan kata, jom.
Tengok Ustaz, saya tak kira tidur. Tidur tu saya akan bangun buat kerja saya balik. No? Ibu ayah semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam himmahnya dengan kanak-kanak dan juga perhatian Nabi kepada kanak-kanak luar biasa. Satu hari Nabi jalan, Nabi pergi ke rumah Ummu Sulaim dan tengok ada seorang kanak-kanak anak kepada Ummu Sulaim namanya Aba Umair sedang duduk di tepi rumah dia sedang bersedih. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Ummu Sulaim, apa kena dengan anak kamu tu? Kata Sayyidatina Ummu Sulaim, dia kematian burungnya. Ospur, ada burung kecil yang dia belah, Nughair, burung Nughair. Ini sejenis burung yang dibelah oleh Abu Umair ni, adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Adik seibu, bapa lain-lain. Adik seibu. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW bila tahu tentang kisah tersebut, berita tadi kata Sayyidina Abu Umair ni anak kepada Sayyidina Ummu Sulaim ni kematian burungnya tadi, maka Nabi pergi duduk sebelah dia dan Nabi tanya, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa kena dengan burung kecil yang kamu belah? Jadi macam mana? Ceritalah sikit. Tengok macam mana Nabi punya perhatian kepada kanak-kanak. Dan ini menyebabkan, kata ulama, walaupun ada sebahagian ulama hadis, ada sebahagian orang-orang yang membenci dengan hadis pada zaman dulu ni, kata ulama-ulama hadis ni tak ada kerja. Hadis macam ni ibu riwayat. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung yang kamu belah? Hak tu je. Riwayat berapa hadis tu? Al-Imam Ibnul Qas Asy-Syafi'i mengeluarkan 60 faedah daripada hadis tu. 60. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambah lagi 40 faedah jadi 100. Dan ada seorang alim disebutkan oleh Syekh Muhammad Awwamah menyenaraikan hampir 400 faedah daripada hadis tu. 400 faedah daripada hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Kamu kata tak ada faedah? Ini faedahnya. Baca. Takut tak baca pula lah. Hak tu yang berlaku zaman Allah ni. Jenis dia ni kalau bercakap macam nak kata kat Wahabi ya. Dia tengok tu ya. Pas dengar pada mula tengok. Hak saya duk sebut daripada mula ni apa dia yang saya dah sebut. Hak tu tak dengar pun. Nah, Wahabi baru sebut 2 kali ya. Tak sat ni sekali, hak ni sekali. Jadi dia tu saja ya. Dia panggil cucuk tengah-tengah. 2 kali ya sebut. Jadi tak mau sebut dah. Baik. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Cuba tengok. Jadi apa kena dengan burung yang kamu belah? Kenapa? Karena Nabi SAW merupakan pendidik yang luar biasa yang mengajarkan kepada semua kita dengan bagaimana bermuamalah dengan kanak-kanak. Beri perhatian kepada mereka. Tanya kepada mereka. Tanya kepada mereka. Dan juga satu masalah sekarang ni ibu ayah semua, kita tak berani nak jawab dengan soalan anak-anak kita. Okey? Sama kalau anak kita tanya bab akidah. Okey. Saya dalam tak mau cerita, tapi apa ni cerita tak edit. Tapi ada para masyayikh yang mengarang kitab mengajarkan kita cara nak jawab soalan budak-budak. Ada. Dia tulis kitab cara nak jawab soalan budak-budak. Kalau budak-budak tanya soalan macam ni, nak jawab macam mana? Contoh soalan dia, aina Allah? Nah, lau kana Allah wujudan, walima lam nanzur ilaihi? Kalau Allah wujud, kenapa kita tak tengok dekat Allah? Tak nampak pun. Macam mana nak jawab soalan tu? Kalau kita ni orang yang musaqqaf, yang ada tahu cara macam nak jawab soalan budak tadi, dia tak akan marah dengan soalan tu. Nah, kalau kita kena tanya soalan ni bahan Wahabi lagi, 3 dah Wahabi. Tak maaf. 4. Sebut pula kali kedua ni 4 kali. Minta maaf. Nah. 4 kali dah sebut. Jadi dah tu. Kata hang lebih kurang 4 long tu ya. Pok tu ya ni. Tanya apa soalan macam ni? Ni soalan bid'ah ni. Tanya soalan tu. Tak. Hak tu bukan jawapan kepada kanak-kanak. Kerana kanak-kanak dia takkan terima jawapan tu. Dia akan kata ni apa ni ya ni? Alah kali dia akan jumpa dengan orang-orang yang akan jawab soalan tadi walau tak betul. Dia akan pergi jumpa dengan satu kelompok, dia tanya, "Di mana Tuhan?" Depa pun kata, "Allah fis sama." Dia kata, "Hada jawab." Tuhan di langit rupanya. Dan dia pun sebut ayat Quran, contohnya tu sebagai dalil. Konon-konon kata Allah di langit. Habis jam semua. Dan ni yang berlaku. Sebab tu agama Allah Ta'ala telah sediakan jawapannya semua sekali. Maulana Al-Syeikh Al-Imamul Akbar Syekh Ahmad Tayyib rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Syekh Ahmad Tayyib ada karang satu risalah, satu kitab, jawab soalan kepada budak-budak.
Dan dia pernah buat majlis. Dia sama juga Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Kumpul budak-budak tanya soalan, nak tanya apa? Lalu mereka menjawab soalan-soalan tadi dengan jawapan mantiki, jawapan ahli mantik, dan jawapan yang muqni', boleh memberikan ketenangan kepada kanak-kanak. Kena ada buku tu. InsyaAllah doa lah. Kalau saya boleh tulis, mana tak tahu. Kalau saya tulis itu nanti wajib, bukan beli, wajib baca. Wajib baca kepada anak-anak kita. Tapi jangan baca saja. Sebab baca saja nanti budak tu dia tak akan dapat ni juga. Suruh dia tanya. Saya teringin juga kadang-kadang kumpul dengan budak-budak, nak suruh mereka tanya apa saja, hak kita boleh jawab, kita jawab, tak boleh kita jawab, kita susun dulu. Susun dulu soalan dia. Ataupun buka peluang kepada mereka, nak tanya apa tentang agama yang kamu tak faham. Saya ada kutak, di pondok saya ada kutak. Budak ada 35 orang. Hak besar-besar dah yang boleh dah tulis, tanya soalan, dah cerdik sikit ni ada ramai. Lebih kurang dalam berapa belah orang. Yang kecil-kecil tu, hak kecil-kecil sungguh lah tu. Hak tu kata api 40 kali pun. Dia panggil sedak 2 minit dia panggil. Kata berhenti saat 2 minit, lepas tu jadi balik. Jenis tu. Hak jenis ni kalau kata tanya soalan kadang-kadang padu. Ada muaddib dia Alif Najmi ni duk mengajak kanak-kanak kutak ni. Ada soalan-soalan yang kutak yang dia tak boleh jawab, dia mai tanya dekat saya dalam kelas. Soalan fiqh. Dan soalan tu bukan soalan, maksudnya bukan otaknya budak. Dia tanya soalan ni, dia kata ni soalan kutak. Budak-budak kutak tanya tentang masalah fiqh. Maknanya mereka dah, maksudnya kalau dibuka soalan, dibagi peluang pada mereka untuk mereka bersoal jawab dengan para guru. Ini sebenarnya itu yang diberikan dan diletakkan dalam agama Allah Ta'ala. Agama kita bukan agama yang tidak membenarkan bertanya dan seumpamanya. Tapi siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan tu? Jangan serah kepada orang yang tak ahlinya. Bagi kepada orang bukan ahlinya tu, ini jadi macam merbah habis. Ditanya benda yang dijawab oleh orang yang bukan ahlinya, sehingga menyebabkan akidah anak-anak kita terabai dan tergadai. Disebabkan kerana dijawab oleh orang-orang yang demikian. Sebab tu wajib bagi kita untuk kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita dengan perkara tersebut. Buat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum saya tutup majlis kita hari ini, kita talkhiskan balik apa yang saya sebutkan tadi. Ini wajib kita mendidik anak-anak kita dengan mencintai Nabi kita Muhammad. Bagaimana nak mencintai Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu, ma'rifah. Yang mana kita terlebih dahulu kena berubah. Karena anak kita ni dia akan tengok dengan kita. Kalau kita sebut Nabi kita Muhammad ni akhlaknya ya Rabbi ya Karim luar biasa. Anak kita duk tengok kat kita, pak awak tak macam tu mampu. Jadi mak ayah kena dahulu berakhlak agar anak kita tadi meniru akhlak tadi dengan mujassad, dengan jasad yang ada depan mata dia yang meniru akhlaknya baginda Nabi. Sebab anak kita ni dia suka dengan ikutan, taklid lebih utama pada waktu zaman kecil. Lepas tu kita tengok kalau kita semayang, dia akan mai duduk tepi kita, semayang sekali. Dia akan rokok, sujud. Kita tahu budak ni maksudnya pak dia duduk semayang dalam rumah. Lepas tu kerana mak dia semayang dalam rumah, sebab tu dia duduk tengok mak dia tu yang dia buat macam tu. Jadi tu adalah akhlak taklid dipanggil. Lepas tu zaman ni, waktu bukan untuk terang kepada dia afkar. Anak-anak bukan terang afkar, bukan bagi kepada dia teori. Orang tanya teori tentang kebenaran, teori tentang syaja'ah, keberanian. Tapi sebut kat dia teori syaja'ah, falsafah keberanian. Mampu budak tu. Dia kena habaq terus kepada praktikal. Berani ni macam mana? Contoh berani. Sebab tu perlu kepada susuk tubuh orang yang benar. Siapa dia? Junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kalau macam mana nak tahu benar? Ini dengar cerita tentang Nabi. Macam mana akhlak Nabi dengan macam mana kita nak bermuamalah dengan kanak-kanak? Ni dengar macam mana Nabi berakhlak dengan kanak-kanak. Kalau dimasukkan Nabi SAW dalam hatinya setiap hari dan setiap masa, insya-Allah dia akan menjadi orang yang penuh hatinya dengan Rasulullah. Tapi hati-hati. Ada orang kadang-kadang bercerita tentang Nabi, dia telajak. Sampai punya nak bagi sampai ke orang, sampai Nabi sama macam dia. Lah kali. Ada orang tulis buku. Nabi juga manusia seperti kita. Tak abad pun tak apa tu. Kami pun tahu. Tapi apa dia nak cerita? Bagus, satu sudut bagus.
Dia nak cerita kata Nabi sama macam kita sebagai manusia, Nabi juga sedih, Nabi juga dikenakan dengan ujian dan seumpama dengannya. Tapi cara penceritaan tadi, cara penceritaan bukan orang yang mempelajari adab dengan para ulama adab. Bagaimana beradab dengan Nabi SAW. Lepas tu ni jihad kita sebenarnya. Orang yang mengaji, dia juga kena hasilkan tulisan untuk mendidik. Berapa banyak kitab sirah yang ditulis. Tapi kita bukan sekarang ni zaman hanya qira'atus sirah, bukan hanya membaca sirah, tapi mendidik sirah tadi kepada masyarakat, meletakkan adab bagaimana membaca sirah Nabi. Karena salah baca sirah Nabi dan salah baca tentang panduan ataupun sebutan tentang Nabi SAW, maka ini akan membawa kepada kerosakan. Saya kena beringat dengan benda ni. Dan kena bagi tahu kepada anak kita bahawa Nabi kita Muhammad basyarun laisa kal bashar. Baginda Nabi manusia, tapi bukan sama seperti manusia yang lain. Baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW ni insan istimewa yang Allah Ta'ala jadikan panduan kepada ummah. Uswatun hasanah. Yang tidak ada misal pada keindahan rupa parasnya, keindahan tubuh badannya, keindahan akhlaknya, luar biasa. Dan diceritakan adab dengan Nabi, diceritakan adab dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ada banyak kitab dikarang oleh ulama, antaranya Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ada karang kitab Sirah An-Nabawiyah lil Atfal, ada Sirah Nabawiyah lil Atfal karangan Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Syekh Nuruddin Aitr rahimahullahu taala, muhaddis kabir, juga ada mengarang kitab yang tajuknya An-Nafahatil Aitriyah fi Siratin Nabawiyah. Kemudian ada lagi dikarang oleh Mubarkafuri. Nah, Al-Mubarkafuri ada karang kitab Raudatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kitab-kitab sirah yang ditulis untuk kanak-kanak. Ditulis untuk orang-orang pemula nak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dalam bangsa kita Melayu ni, kita masih hanya banyak terjemahan sirah. Kita perlu kepada pembaharuan pada sirah tadi dengan maksud ditambahkan dengan adab bagaimana membaca sirah. Contohnya sirah ketika Nabi bermuamalah dengan sahabat. Baik, apa yang kita boleh ambil daripada sirah tersebut? Saya bagi contoh satu benda. Macam mana nak baca sirah Nabi? Satu sirah saya baca. Biar dengar cerita ni, dan ni termasuk juga dengan bagaimana kecintaan para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni berkenaan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Zubair diceritakan pada ketika umur beliau 10 tahun. Nah, waktu ketika beliau berumur 10 tahun, dalam hadis disebutkan bahawa baginda Nabi pernah memberikan kepada beliau dengan darah bekam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bagi darah bekam tadi. Saya baca nasnya. Nas hadis tadi baca, dan tuan-tuan dengar macam mana baca hadis Nabi. Dan macam mana membicarakan tentang para sahabat Nabi. Dan ambil macam mana saya baca ni. Rahmat Allah Ta'ala kepada para guru kami, Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, Maulana Al-Imam Ali Jum'ah, Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani Rahimahullah, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, dan juga para guru kami, Maulana Syekh Ali Saleh, Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, dan para guru-guru kami yang mengajarkan kami dengan adab ketika membaca tentang para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis, annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Sayyidina Abdullah bin Zubair datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedang pada waktu itu Nabi sedang berhijamah. Waktu bila beliau datang? Dalam sirah disebut beliau datang waktu itu umurnya 10 tahun. Nah, Abdullah bin Zubair umurnya 10 tahun. Beliau pernah ditahnik oleh Nabi, dan Sayyidina Asma membawa beliau sebaik melahirkan. Terus dibawa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temu terus dengan Rasulullah. Tak tunggu dah. Dan bawa kepada Nabi, dan waktu itu kata Sayyidatina Aisyah, kami mencari-cari tamar untuk diletakkan di dalam mulut Sayyidina Abdullah. Dan Nabi menamakan beliau dengan Abdullah. Dan waktu ketika nak cari tamar itu, dan jumpalah sebiji tamar, dan Nabi SAW mengunyah tamar tersebut dan memasukkan tamar tadi ke dalam mulutnya Abdullah. Dan apa kata Sayyidatina Asma? Ini kena ambil bahan. Sayyidatina Asma kata,
beliau sangat gembira kerana apa? Kerana perkara pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah adalah riq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liurnya baginda Nabi. Dia tak sebut tamar. Ya, dia tak sebut tamar. Dia sebut air liurnya Nabi yang mula masuk ke dalam mulutnya Abdullah. Dan waktu Sayyidina Abdullah bin Zubair berumur 7 tahun, beliau datang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sangat gembira. 7 tahun dah berbai'ah dengan Rasulullah. Umur 7 tahun. Dan umur dia 10 tahun, waktu itu ketika sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, lalu dia datang kepada Nabi, falamma faragha qala ya Abdullah izhab bihadha ad-dam faahriqhu hatta la yarahu ahadun. Nabi kata, wahai Abdullah, bawa darah ini, tolong pergi buang darah ini di tempat yang seorang pun tak tengok. Ya, hadis ni baca macam tu. Sayyidina Abdullah bawa pergi mana? Diceritakan bahawa beliau pergi ke melepasi dinding-dinding Madinah Al-Munawwarah. Tak mau bagi orang tengok. Falamma baraza 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam amada ila dam fasharibah. Lalu beliau pergi duduk di belakang dinding, tempat yang dia tengok orang dah tak ada, lalu diminum darah tersebut. Dalam riwayat disebutkan lagi, baki darah tadi dijilat oleh beliau. Diminum. Habis. Kemudian datang bertemu dengan Nabi. Maka Nabi SAW tanya kepada beliau, ya Abdullah, madza sana'ta? Kamu buat apa wahai Abdullah? Kamu buang di mana darah tersebut wahai Abdullah? Itu maksud Nabi. Maka kata Sayyidina Abdullah, ja'altuhu fi akhfa makanin zanantu annahu yakhfa 'alan nasi. Saya telah membuangnya ya Rasulullah di tempat yang zanantu. Zanantu di sini dalam bahasa Arab bukan dengan makna zan, tapi dengan makna yakin. Saya yakin katanya. Ini bahasa Arab. Nah, zan di sini dengan makna yakin. Dalam bahasa Quraisy, zan juga dengan makna yakin. Saya yakin tak ada siapa pun tahu melainkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sebut melainkan Allah dan Rasul. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bohong kepada Nabi pada waktu itu. Sayyidina Abdullah bohong kepada Nabi. Dia tidak bohong. Dia sebut dengan jelas, saya buang di tempat yang saya rasa orang tak tahu. Dan saya yakin orang tak tahu tempat tu melainkan Allah dan Rasul dia tahu. Bohong? Tak bohong. Tu cakap benar tu. Kemudian apa kata Nabi? La'allaka syaribtahu. Kamu minum darah tu wahai Abdullah. Maka kata Sayyidina Abdullah, na'am. Saya minum ya Rasulullah. Umur 10 tahun. Dan apa kata Nabi? Walima syaribtad dama. Kenapa kamu minum darah wahai Abdullah? Yani kenapa kamu minum darah tu wahai Abdullah? Dan kemudian Nabi sambung. Nabi tak cela beliau. Nabi tak kata hadza bid'ah, hadza kadza wa kadza. La. Nabi kata kepada dia, wailul linnasi minka wa wailul laka minan nas. Wailun linnasi minka. Wailun linnasi minka dengan makna apa di sini? Yani orang yang akan celaka kepada manusia dengan sebabmu wahai Abdullah. Kalau orang memerangimu nanti, orang itu celaka. Wa wailul laka minan nas. Dan dengan sebabmu jugalah kalau kata kamu memerangi orang tersebut, mereka dicelakakan. Mereka memerangimu, mereka dicelakakan. Baik. Boleh tak kalau kita terjemah wailul laka minan nas, wailun laka minan nas, wailun linnasi minka wa wailun laka minan nas, dengan makna karena itulah Sayyidina Abdullah dicelakakan kerana minum darah. Hadza qata'. Tak ada siapa pun ulama hadis syarah macam tu. Ini disebutkan kata beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat selepas itu seperti mana apa? Seperti mana mendapatkan cercaan, makian, dibunuh, diperangi oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi dan tentera-tenteranya sehingga beliau dibunuh adalah kerana apa? Kerana menanggung benda yang besar dalam tubuhnya, yaitu darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu menanggung darahku dalam tubuhmu wahai Abdullah, kamu akan menerima ujian yang berat selepas ini. Dan tapi orang yang memerangimu dicelakakan, yang kamu perangi dicelakakan. Maknanya Sayyidina Abdullah dalam keadaan dihina pada waktu tersebut dimarahi oleh Nabi. Tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah apa yang berlaku dengan sebab darah tadi masuk, Sayyidina Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang kekuatan tubuh badan Sayyidina Abdullah setelah minum darah Nabi.
dikatakan bahawa beliau berpuasa tidak berbuka, walaupun itu mungkin itu ijtihadnya beliau, selama 7 hari berturut-turut. Disebutkan dalam hadis, diceritakan bahawa ahli ilmu menyebutkan kata iktasaba bizalika al-quwwah, bizalika dami quwwatan fi jismihi radhiyallahu anhu wa ardah, kekuatan pada tubuh badannya selepas itu luar biasa. Diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, fakana yasumu 7 ayyamin mutawasilah lail wa nahar, beliau berpuasa siang malam, tidak buka puasa seminggu, wa yuftiru fi yaumis samin, dan berbuka puasa pada hari ke-8. Walaupun puasa wisal diceritakan haram hukum dia kepada umat, boleh jadi ini ijtihadnya beliau yang beliau mengatakan tidak haram bagi pihaknya beliau. Tamam? Dan kemudian disebutkan lagi bahawa beliau menunaikan ibadah kepada Allah sepanjang malam yang tidak mampu orang meniru ibadah yang dilakukan oleh beliau. Yang disebutkan katakan Ibnu Zubair sajidan daima, sentiasa sujud kepada Allah, maknanya sentiasa solat. Dan diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, wallahi laqad ra'aituhu qadha lailatan minal layali raki'an hatta asbah. Saya melihat Sayyidina Abdullah bin Zubair, kata Ibnu Abi Mulaikah, menunaikan solat rukuk sahaja sampai subuh. Sampai subuh rukuk. Dan kemudian diceritakan lagi, idza waqafa, disebut ini lailatan sajidan hatta asbah, dan ada malam yang saya tengok dia sujud sahaja sampai subuh. Fakana idza waqafa fi salatihi ka'annahu sariyah la yataharrak, dan kalau beliau berdiri menunaikan salat seolah-olah beliau adalah tiang, tak bergerak sikit pun. Ada kadang dia berdiri lama, ada kadang dia sujudnya lama, ada kadang dia rukuknya lama. Dan sehingga dikatakan fayati al-hamam wal asafir fataqifu ala ra'sihi summa tatir, dan ada burung boleh singgah atas kepala dia, dia ingat ni kayu, karena khusyuknya solat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan waktu beliau kecil, beliau ada keberanian yang luar biasa yang tak ada kepada kanak-kanak yang lain. Diceritakan bahawa satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu, waktu ni beliau masih lagi pemuda, dan ketika Sayyidina Umar lalu tadi, Sayyidina Umar ditakuti. Orang-orang waktu zaman tu takut, bukan sekat orang saja, syaitan pun takut, iblis pun lari. Jadi ketika Sayyidina Umar lalu, budak-budak muda pakat lari habis semua, kecuali Sayyidina Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair duduk diri, tak lari. Dan kemudian Sayyidina Umar tanya kepada beliau. Sayyidina Umar kata, ma wara'aka ya Ibn Zubair? Apa khabar kamu wahai Ibn Zubair? Limadza lam tafir ma'an nas? Kenapa kamu tak lari dengan orang lain semua pakat lari tengok aku, kamu tak lari? Sayyidina Umar tanya. Maka kata Sayyidina Ibn Zubair, laisat tariq dayiqan fa'awsa'u lak. Wahai Amirul Mukminin, jalan ini tidaklah terlalu sempit untuk saya kena lari bagi jalan kepada kamu. Jalan ini dah luah. Wa ma fa'altu dzamban fa aqafu, dan saya juga tidak ada melakukan dosa apa-apa sehingga saya nak kena takut kepada kamu wahai Amirul Mukminin. Maka apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata faqabbalahu Umaru, Sayyidina Umar cium dahinya beliau dan wada'a lahu, dan mendoakan kebaikan kepada beliau, wahaya hadhihi al-butulah, dan beliau meraihkan keberanian yang luar biasa yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dan ni kata para masyayikh adalah barakahnya darah baginda Nabi yang ada dalam jasadnya beliau. Syuf, ibu ayah semua dapat apa waktu saya baca hadis tadi? Dapat apa? Saya tanya kepada ibu ayah semua, dapat apa waktu saya baca hadis tadi? Dapat kefahaman tentang para sahabat yang beradab dengan Rasul, dapat kefahaman bagaimana cintanya baginda Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair sebagai anak saudara beliau, dan bagaimana adabnya ketika menceritakan tentang apa yang berlaku di antara sahabat dengan baginda Nabi. Hati-hati ibu ayah semua dalam menceritakan tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jangan menambah hadis, jangan menambah syarahan, sehingga untuk menyedapkan ucapan kita, kita telah melangkaui khatil ahmar, melangkaui sempadan merah kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ada khatil ahmar, ada sempadan merah yang kena jaga. Jangan langkau benda tadi. Dan kalau kita tidak mampu untuk beradab pada waktu itu, hati-hati, tak payah bercakap pasal sahabat Nabi.
Karena tidak bercakap waktu itu lebih baik daripada kita bercakap. Karena gelincir kita dengan lidah menyebutkan yang tidak benar tentang para sahabat Nabi, ini adalah lebih buruk daripada kita berbohong. Lebih buruk daripada berbohong. Berbohong buruk maksudnya. Saya kata, oh rupanya berbohong tak buruk lah. Dah saya kata lebih buruk. Maknanya tu buruk. Yang ni lebih buruk lagi. Kenapa? Karena apatah lagi kalau kita berbohong dalam penceritaan kita tadi terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para ibu ayah yang dirahmati Allah. Lepas tu saya kata perlu kepada tulisan yang memahamkan bagaimana membaca sirah Nabi. Dan bagaimana diterapkan akhlak itu kepada para pembaca untuk setelah selesai bacaan berakhlak mereka dengan akhlak yang luar biasa terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza laisa takalluf. Tentu bukan dikira sebagai berlebihan dan bukan dikira sebagai terpaksa untuk kita nak cari jalan bagaimana beradab. Tak, karena ashabu Rasulillah ashabul adab dan mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radwan. Dan mereka diridai oleh Allah Ta'ala. Dan ini bukan hanya khabar. Ini bukan hanya doa. Nah, walaupun dengan lafaz khabar, dan khabar tadi dengan makna sidq. Karena khabar kalau kita mengaji dalam mantik, maknanya ma yahtamilu sidqa wal kadhib, ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi, ay bighaddin nazar an qailih. Sekarang ini ketika melihat yang menyebut kalam tadi Allah memaklumkan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meredai mereka. Bagaimana Allah redha dengan para sahabat kalau mereka ni bukan orang-orang yang diredai oleh Nabi karena akhlak mereka yang luar biasa dengan Nabi. Dan apa yang kita nak kepada anak-anak kita dan generasi kita, kalau kita mengajarkan kepada umat berbicara tentang orang-orang salaf yang terdahulu, para aslaf kita yang terdahulu, para sahabat Nabi dan seumpama dengannya, kalau diucapkan dengan ucapan yang tidak beradab dengan mereka, hati-hati. Sebab tu kita kata lebih baik diam daripada kita bercakap dengan yang tidak sepatutnya terhadap sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Moga kita semua dijaga adab, diberikan kurnia adab kepada kita dengan para sahabat Nabi dan para akabir, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan para sahabat Nabi yang merupakan kibar awliya dan dengan Nabi kita Muhammad yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin. Moga-moga kita semua mendapat kefahaman yang baik pada hari ini. Saya rasa walaupun tidak banyak saya ceritakan tentang contoh para sahabat tu, walaupun tajuknya malam tu, tapi saya melihat ada benda yang lebih penting pada malam untuk saya sampaikan, dan kesemua tadi adalah sebagai tamhid untuk mencapai apa yang ditunjukkan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mungkin kena panggil lain lah tu. Nah. Ini kita bagi dipanggil tamhid muqaddimah bagaimana untuk memahami masalah tersebut. Jadi mujassad akhlak tadi, kalau kita baca akhlak para sahabat dengan Nabi, maka kita akan tahu kenapa mereka lakukan demikian. Karena apa yang telah kita sebutkan tadi. Apa yang telah kita sebutkan tadi. Saya mohon ampun, mohon maaf ada kalau terkasar bahasa, terkasar dan tersalah dalam bicara saya, terasa hati sesiapa. Kalau terasa hati dan seumpama dengan saya mohon ampun. Moga-moga kalau saya berniat ikhlas dalam ucapan saya tadi, moga disampaikan dan akan jadi kebaikan kepada kita semua insya-Allah taala. Nah, banyakkan selawat kepada Nabi dan ajarkan anak-anak kita dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, yajibu an tusalli alaihi kull marrah. Wajib kita berselawat kepada Nabi setiap kali disebut nama Nabi. Maka Al-Imam At-Tahawi berpandangan kata wajib berselawat pada waktu itu setiap kali disebut nama Nabi. Ajar anak kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته